Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang inventory tekanan dan daya tahan. Okey, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Zahira Syazwani binti Azhari. Nombor kad matrik I17702321. Okey, baiklah. Jadinya saya akan pergi kepada slide yang pertama. Okey, slide yang pertama mendefinisikan alat ujian. Okey, yang pertama adalah tekanan. Okey, tekanan menurut Jenita 2017 adalah gangguan pada tubuh dan fikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Okey, tekanan ni juga dia boleh didefinisikan sebagai gangguan dan ketegangan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. Okey, maksudnya kat sini tekanan ni dia maksudnya tekanan ni dia merupakan ketidakmampuan seseorang ni untuk atasi ancaman-ancaman daripada luar. Maksudnya bila seseorang tu dia tak dapat nak atasi ancaman tu, jadinya wujudlah tekanan tu dalam diri dia. Okey, seterusnya tekanan didefinisikan pada dua, tekanan akademik dan tekanan kerja. Okey, tekanan akademik ni dia boleh didefinisikan sebagai tekanan yang wujud daripada keinginan seseorang ni untuk menunjukkan prestasinya. Okey, contohnya tekanan akademik ni bila seseorang ni dia nak bersaing dengan kawan-kawan dia. Dia tengok kawan-kawan dia lagi tinggi keputusan peperiksaan daripada dia, so dia nak saing dengan kawan dia. So daripada situlah wujudnya tekanan dekat dalam diri seseorang tu. Okey, itu bagi tekanan akademik. Okey, tekanan akademik ni dia boleh didefinisikan juga sebagai macam apabila tindakan seseorang pelajar ni dia macam bila dalam proses belajar, so seseorang ni dia nak selesaikan tugasan dia, takut nak hadap peperiksaan, lepas tu dia nak bahagikan waktu belajar lagi. Okey, daripada situ akan wujudnya tekanan pada diri seseorang. Okey, seterusnya saya pergi pada tekanan kerja pula. Okey, tekanan kerja ni merupakan tekanan yang melibatkan perkara negatif dalam persekitaran tempat bekerja. Okey, tekanan ni tekanan kerja ni dia wujud bila seseorang tu dia ada tekanan dekat tempat kerja dia. Contohnya tekanan daripada segi mental, fizikal, emosi. Mungkin seseorang tu dia mempunyai tekanan seperti banyak kerja dekat tempat kerja. Jadi dari situlah wujudnya tekanan kerja. Okey, kemudian daya tahan diri pula. Daya tahan diri ni dia boleh didefinisikan menurut Nur Asma Uthman 2017. Beliau mendefinisikan daya tahan ni adalah individu yang mempunyai emosi yang positif dan boleh mempengaruhi tindak balasnya terhadap sesuatu kesusahan. Maksudnya dekat sini daya tahan diri ni apabila seseorang ni dia mampu untuk kawal dia punya emosi daripada buat sesuatu yang tidak diingini lah. Maksudnya apabila daya tahan seseorang tu kuat, jadi dia tak wujudlah benda yang negatif. Bila daya tahan diri seseorang ni dia tak kuat, jadinya wujudlah perkara-perkara yang negatif, seperti seseorang tu dia buat perkara yang merosakkan diri dia. Itu kalau dia punya daya tahan diri tak kuat. Okey, step yang seterusnya adalah menetapkan komponen dan elemen alat ujian. Okey, kami bahagikan kepada 3 bahagian. Yang mana bahagian pertama adalah bahagian A, iaitu demografi responden.
Okey, bahagian ni kami letakkan jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Okey, lepas tu dalam bahagian ni juga kami letakkan umur. Lepas tu umur tu kami bahagikan kepada 2 peringkat, iaitu umur 15 tahun sehingga 20 tahun adalah peringkat yang pertama. Okey, kemudian peringkat yang kedua adalah umur 21 tahun sehingga umur 30 tahun. Okey, ini peringkat kedua. Okey, lepas tu dalam bahagian demografi responden juga kami meletakkan status pekerjaan, sama ada masih belajar ataupun sudah bekerja. Okey, kami juga meletakkan bangsa dekat bahagian demografi responden ni, iaitu bangsa Melayu, India dan Cina. Okey, seterusnya bahagian kedua pula adalah bahagian B, iaitu berkaitan dengan tekanan. Okey, tekanan ni dalam bahagian tekanan ni kami meletakkan 15 komponen, iaitu yang terdiri daripada tekanan belajar atas talian, tekanan kerja rumah dan tekanan pembelajaran. Okey, dan bahagian yang terakhir sekali adalah bahagian C, iaitu merupakan elemen daya tahan. Okey, yang mana bahagian sini ada 15 komponen juga, iaitu terdiri daripada daya tahan diri, disiplin diri dan tekad diri. Okey, seterusnya menentukan responden dalam alat ujian ni. Okey, alat ujian kami, responden yang sesuai untuk jawab alat ujian ni adalah daripada kalangan belia, iaitu antara 15 tahun sehingga 30 tahun. Okey, yang mana responden-responden ni dia akan memudahkan lagi kami untuk mendapatkan data lah. Okey, kenapa kami pilih di kalangan belia? Okey, sebab golongan ni dia kebanyakannya umur lingkungan ni kebanyakannya adalah tekanan tu, macam-macam tekanan. Okey, lepas tu pada umur 15 hingga 30 tahun ni juga dia dah banyak cabaran. Lepas tu banyak ujian yang perlu mereka lalui. Jadinya dia sesuai lah untuk menjawab alat ujian ni. Lepas tu di kalangan mereka ni juga mudah rasa lemah terhadap kesukaran hidup. Okey, lepas tu dalam golongan mereka ni juga berkemungkinan segelintir daripada golongan ni ada yang mampu kawal dengan baik dan ada yang tak mampu kawal dengan baik. So jadinya bila emosi dan perasaan tu lebih daripada ketahanan diri dia, so jadinya tekanan tu boleh datang lah, wujudnya tekanan tu. Okey, lepas tu untuk jawab alat ujian ni, mereka juga dapat tahu sejauh mana ketahanan diri mereka, dan dalam masa yang sama kami juga boleh analisis sejauh mana tekanan mereka untuk melalui kesusahan dalam kehidupan mereka. Okey, baiklah, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu objektif membina alat ujian. Okey, kami ada 3 objektif. Yang pertama, untuk meneroka tahap tekanan seseorang dalam melalui kesukaran hidup. Okey, maksudnya kat sini kami nak teroka sama ada tahap tekanan seseorang ni tinggi ataupun rendah dalam dia lalui dia punya kesusahan hidup tu. Okey, seterusnya yang kedua adalah untuk mengenal pasti daya tahan yang digunakan oleh seseorang itu untuk hargai diri dia sendiri. Maksudnya dekat sini kami nak kenal pasti macam mana jenis daya tahan seseorang tu. Okey, lepas tu dia gunakan daya tahan dia tu sama ada dia hargai ataupun tak diri dia. Okey,
Yang ketiga, untuk menyeroka ketahanan diri seseorang dalam mengharungi kesukaran dalam kehidupan. Maksudnya dekat sini kami nak teroka sama ada ketahanan diri seseorang tu tinggi ataupun rendah untuk dia atasi dia punya kesukaran dalam hidup dia. Okey. Dalam masa sama, objektif ni dapat membantu kami untuk mendapatkan data yang diperlukan berdasarkan komponen yang dibina. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu keperluan membina alat ujian. Okey, keperluan membina alat ujian ni juga ada 3. Okey, yang pertama, kerana semakin ramai rakyat Malaysia yang tertekan dan kurang ketahanan diri. Okey, maksudnya kat sini alat ujian ni perlu untuk rakyat Malaysia yang sekarang ni, sebab yelah di waktu pandemik lagi, di waktu pembelajaran online lagi, jadinya di situ banyak tekanan-tekanan yang mereka hadapi. So jadinya alat ujian ini perlu untuk mereka jawab lah. Okey, yang kedua pula, alat ujian ini dibina kerana kurangnya alat ujian yang mempunyai 2 elemen dalam satu alat ujian, seperti tekanan dan daya tahan diri. Okey, maksudnya dekat sini alat ujian ni perlu dibina sebab kurangnya elemen lah, seperti daya tahan dan tekanan dalam satu alat ujian. Okey, yang akhir sekali adalah alat ujian ini perlu dibina kerana kurangnya pengawalan emosi sesetengah individu sehingga menyebabkan diri dia tu tak terurus. Lepas tu diri dia ni sering tak harmoni lah, senang cerita kan. Okey, jadi maksudnya dekat sini alat ujian ni perlu untuk seseorang yang tak mampu kawal diri dia, tak mampu kawal tekanan dia, dan daya tahan dia kurang. So jadinya alat ujian ni perlu untuk mereka-mereka ni. Okey, itu sahaja daripada saya. Terusnya saya akan serahkan kepada kawan saya untuk menerangkan teori daya tekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurafai binti Muhammad Lutfi, memegang kad Metra I1730236. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tentang teori daya tekanan. Teori yang digunakan adalah teori adaptasi am, iaitu General Adaptation Syndrome Theory. Okey, teori ini adalah menerangkan tentang stres adalah satu tindak balas pertahanan badan manusia terhadap suatu punca stres. Okey, dalam teori ini mempunyai 3 peringkat, iaitu peringkat yang pertama adalah tanda amaran dan mobilisasi, dan peringkat yang kedua adalah peringkat penentangan. Peringkat ketiga adalah peringkat keletihan. Okey, mari kita tengok peringkat pertama. Okey, peringkat pertama adalah apabila seseorang itu berada dalam keadaan stres, ia akan sedar bahawa dia berada dalam keadaan stres. Jadi dia akan membuat sesuatu perkara yang boleh menghilangkan stres. Contohnya macam dia pergi travel. Okay, lepas tu dia buat perkara-perkara yang boleh mengembirakan hati dia. Okay, itu pada peringkat yang pertama, iaitu peringkat tanda amaran dan mobilisasi. Okey, pada peringkat yang kedua adalah peringkat penentangan. Okey, kenapa dikata peringkat penentangan? Kerana apabila seseorang itu berada dalam keadaan stres, ia akan menyedari bahawa dia berada dalam keadaan tekanan. Jadi, dia akan cuba untuk mengawal dan menentang stres yang dihadapi. Dia akan mengawal dan dia cuba perlahan-lahan untuk menghilangkan stres. Okay, contohnya dia melakukan perkara yang boleh menghilangkan stres, seperti buat perkara yang boleh mengembirakan hati dia. Dan masa yang sama juga dia mengawal stres yang dia hadapi.
Okay, itu adalah yang dikatakan sebagai penentangan. Okey, pada peringkat yang ketiga, peringkat keletihan. Okey, kenapa dia cakap peringkat keletihan? Kerana pada peringkat yang ketiga, apabila seseorang itu berada dalam keadaan stres, dia akan cuba mengawal dan menangani stres yang hadapi secara perlahan sehingga ia berangsur pulih. Dia akan mengawal stres dia secara beransur-ansur sehinggalah pulih. Dan dia cuba membuat sesuatu aktiviti yang lasak bagi menghilangkan stres, kerana dia bersungguh-sungguh untuk nak menghilangkan stres. Jadi dia membuat aktiviti yang lasak. So apabila dia dah apabila dia punya buat perkara-perkara yang aktiviti lasak semua tu, dia memberi satu keletihan pada diri dia. So lepas pada dia buat tu, dia akan merasa letih. Itulah yang dikatakan sebagai keletihan. Maksudnya lepas dia dah bersungguh-sungguh, dia dah buat buat aktiviti yang lasak untuk dia nak mengawal, dia nak menangani stres yang dihadapi tu. Jadi dia akan berasa penat. Okay. Saya rasa itu adalah antara stres yang pada peringkat yang 3 peringkat tu. Okay, itu je. Terima kasih. Wabarakatuh. Nama saya Nasha Zana Tiarazami, memegang kad matrik I181029918. Hari ini saya akan terangkan tentang bahagian saya, iaitu teori ketahanan diri. Teori ketahanan diri ada 3, iaitu teori ekologi Bronfenner, model ketahanan diri dan serta model Master and Reed. Okey. Pertama saya akan terangkan tentang teori ekologi Bronfenner. Okey, teori ekologi Bronfenner ni merupakan teori yang digunakan untuk menerangkan tentang kewujudan pengaruh faktor persekitaran ke atas ketahanan diri seseorang. Okey, dekat teori ini dia macam memberikan penekanan lah bahawa individu ni yang lalui proses pertumbuhan dan perkembangan itu dalam sistem persekitaran yang mementingkan interaksi antara satu sama lain. Macam contohlah, sebagai contoh macam interaksi antara kanak-kanak dengan persekitaran dia. Kita tengoklah kadang-kadang persekitaran pun akan mempengaruhi proses perkembangan pertumbuhan kanak-kanak. Kalau kita perasan, apa yang ada di sekeliling kita akan mempengaruhi kanak-kanak tu. Jadi dalam teori ini terdapat 5 sistem, iaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem dan makrosistem serta kronosistem. Okey, ada 5 sistem dan saya akan menerangkan 3 sahaja sistem, iaitu mikro, meso dengan eko. Okey, mikrosistem ni merupakan dia melibatkan persekitaran yang terdekat. Okey, melibatkan persekitaran yang terdekat ni macam individu mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa. Macam mana nak cakap contoh seperti guru-guru, keluarga lah paling terdekat. Jadi dekat situ merupakan sistem yang untuk individu ataupun keluarga yang paling terdekat kan, berinteraksi dengan anak-anak dia. Contoh gitulah. Jadi itu iaitu mikrosistem. Manakala mesosistem ialah perhubungan antara mikrosistem dengan makrosistem yang lain. Maksudnya macam keluarga dengan guru ke, untuk tahu perkembangan. Dan last iaitu ekosistem, persekitaran tidak melibatkan seseorang secara langsung. Okey, ekosistem ni, apa yang menerangkan tidak melibatkan seseorang secara langsung ni, dia mempunyai keputusan yang diambil dalam persekitaran dia. Dan itu akan memberikan kesan lah kat seseorang tu. Means macam pengalaman seseorang. Pengalaman seseorang tu akan pengaruh lah orang lain untuk ikut. Macam tu. Sebab tu keluarga atau sekolah perlu bentukkan mikrosistem ni
yang tadi tu, mikrosistem, interaksi tu dengan ekosistem ni, dengan macam mana cakap, untuk bantulah proses seseorang untuk tangani apa yang pernah mereka lalui. Itu ialah teori ekologi. Okey, teori yang kedua, Marston and Reid. Okey, Marston and Reid ni merupakan aspek daya tahanan yang menekankan 5 elemen bagi menggambarkan tahap daya tahan ni. Apa 5 elemen dia? Iaitu keyakinan diri, disiplin diri, kemampuan diri, kawalan diri dengan tekad diri. So model ni dia banyak tertumpu pada pelajar. Sebab kita as pelajar, kita kena ada daya tahan yang kuat. So dekat situ kita ada keyakinan, disiplin diri, kemampuan diri, kawal diri dengan tekad diri yang kuat lah untuk macam belajar, bersungguh dengan belajar. Macam itulah. Itu untuk tingkatkan kita punya ketahanan diri kita. Okay, lepas tu dalam model ni juga dia ada 4 elemen, iaitu elemen kendiri, elemen bersama rakan, elemen membina budaya, daya tahan dan elemen navigasi acara. So dalam model ini dia menerangkan kejayaan dalam sesuatu pekerjaan seseorang bergantung kepada beberapa faktor asas dengan faktor proksimal. Okey, apa yang dikatakan faktor asas dengan faktor proksimal ni? Faktor asas merupakan personality kita. Macam mana cakap daripada personality dengan modal insan kita. Okey, apa tu personality? Dia macam ciri-ciri keupayaan kognitif kita. Dan modal insan tu merupakan kepakaran kita ataupun pengalaman kita dalam sesuatu perkara yang kita buat. Gitu. Jadi bila gabungnya faktor asas tu, yang personality dengan modal insan tu, akan berlakunya faktor proksimal. So faktor proksimal ni tindakan kita, motivasi kita untuk mempunyai daya tahan yang kuat. Gitu. So dekat model daya tahan ni dia ada 5 dimensi tau, yang diambil berdasarkan komponen kecekapan kendiri, kecekapan kognisi dan kecekapan sosial. So dekat sini semua kecekapan tu merupakan daripada kita punya personality lah. Bentukkan personality yang cerdas, macam mana, yang elok. Boleh katakan personality yang ada optimis tu lah. Kalau kita mempunyai personality yang bagus, yang mental kita bagus, mental kita cergas, fizikal kita sihat apa semua, kita akan secara langsung kita akan membuatkan satu pembentukan yang baik dan mempunyai kejayaan yang bagus dalam sesuatu pekerjaan. Itu yang menerangkan model Marston and Reid. Dan last sekali iaitu model ketahanan diri. Okey, model ketahanan diri ni merupakan model yang seseorang tu akan mempunyai ketahanan setelah melalui 2 perkara. Apa yang 2 perkara tu? Iaitu gangguan dengan tekanan hidup. Okey, apabila seseorang tu mempunyai gangguan dan tekanan hidup, dan dia dapat hadap benda ni dengan positif. So dekat situlah berlakunya proses untuk bermula peringkat keseimbangan biopsychospiritual, iaitu tubuh badan kita, minda kita dengan semangat kita. Sebab dekat situ yelah, kalau kita tak ada gangguan tekanan semua tu,
kita tak tahu tubuh badan kita macam mana, minda kita macam mana, sihat ke tak dengan semangat kita. Bila kita ada dalam keadaan yang bermasalah ataupun terancam boleh katakan, kita akan bertindak daripada satu tempat ke tempat lain. Maksudnya kat sini akan cubalah untuk mencari jalan penyelesaian, dan kita akan cuba untuk kembalikan keseimbangan dalam hidup kita. Jadi dalam walau bagaimanapun dalam modal ni menerangkan tindak balas yang ditunjukkan oleh individu yang terancam banyak bergantung pada faktor perlindungan. Faktor perlindungan yang terdapat dalam sedaran. Contoh penyesuaian yang ditunjuk, sama ada benda itu positif atau negatif yang diterima. Dekat situlah kita boleh tahu ketahanan diri seseorang itu mampu tak untuk terima masalah yang mereka hadap. Kalau positif lah orang dia, positif lah penerimaan dia. Kalau negatif lah, maksudnya akan dapatlah kemerosotan dalam kualiti hidup dia. Mungkin akan berlaku yang tak diingini ke macam mana. Sebab itu model ini menerangkan tentang ketahanan diri seorang. Sebab itu dalam diri manusia perlu ada ketahanan yang kuat untuk dapat daripada satu masalah tu. Perlu ada satu ketahanan diri yang kuat lah, bagi tidak macam mana cakap, tidak berlaku tekanan hidup yang lebih tinggi. Itulah saja. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Syarul binti Ismail. Nombor metrik S18102623. Okey, saya akan membentangkan tajuk kajian lepas berkaitan dengan inventory dan juga daya tahan. Okey. Pertama, kajian lepas berkaitan dengan tekanan. Saya mengambil 5 jenis kajian lepas berkaitan dengan tekanan, dan juga kajian lepas berkaitan dengan daya tahan. Okey. Antara kelima kajian lepas saya jumpa, dan ia memang berkaitan dengan tekanan. Yang pertama berkaitan tajuk yang pertama lah, iaitu dalam kajian tekanan dalam kalangan wanita bekerja, khidmat bantu kaunseling menggunakan konsep teori tekanan Lazarus dan praktis terapi berfokus solusi. Okey. Kajian ni dia berkaitan, bertujuan untuk memahami kaedah khidmat bantu kaunseling yang boleh dimanfaatkan oleh pengamal kaunseling melalui konsep teori tertentu lah. Okay, jadi isu klien diberi fokus ni adalah tekanan yang berlaku dalam kalangan wanita bekerja. So tekanan ni dia merupakan isu yang kerap berlaku kepada wanita bekerja, daripada pelbagai faktor lah. Contohnya faktor beban kerja, masalah kesihatan, penjagaan anak-anak, hubungan sosial, hubungan dengan suami dan sebagainya. Jadi walaupun terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk membantu mereka ni untuk mengurangkan tahap tekanan tersebut, tetapi ia masih tidak dapat diselesaikan dengan baik. Sebab apa? Dia boleh terus mengganggu emosi dan kualiti hidup wanita. Jadi benda ni adalah pentinglah bagi pengamal kaunseling untuk berusaha membantu wanita menguruskan tekanan dengan lebih baik. Okey, yang kedua berkaitan kajian kesan tekanan kerja, tinjauan dalam perspektif kecerdasan emosi. Okey, dalam kajian ni, tekanan ni dia merupakan satu keadaan yang tidak dapat dielakkan dalam pekerjaan. Dan kajian ni dia membincangkan berkaitan dengan definisi tekanan kerja, kecerdasan emosi, teori tekanan, fungsi kecerdasan emosi ke atas tekanan kerja, dan juga hubung kait antara tekanan kerja dengan kecerdasan emosi dalam sesuatu organisasi. Jadi, pengetahuan terhadap tahap tekanan kerja ni dalam kalangan pekerja di dalam sesebuah organisasi ni amat pentinglah bagi memastikan tekanan tu berjaya diatasi secara berkesan. Okey.
Kajian yang ketiga pula berkaitan dengan tekanan kerja dan perkaitannya dengan kesihatan pekerja, iaitu kajian empirikal sebuah kontijen polis di Semenanjung Malaysia. Okey, tekanan kerja ni sama ada dia berupa kekaburan peranan ataupun konflik peranan dan juga beban peranan adalah situasi yang sangat sukar, yang sukarlah untuk sukar dielakkan oleh setiap pekerja. Jadi ketidakupayaan pekerja ni ketidakupayaan pekerja untuk mengendalikan tekanan kerja ni, dia akan mengurangkan keupayaan mereka tu untuk mengekalkan tahap kesihatan semasa bertugas. Jadi walau bagaimanapun isu ni kan telah banyak dikaji, tapi peranan tekanan kerja adalah sebagai pemboleh ubah peramal yang penting. Orang kata apa, yang tu sering diabaikan lah, sering orang macam tak kisah. Dalam kiranya banyak-banyak kajian yang dilakukan, mesti ada beberapa faktor yang kita dapat tahu. Contohnya macam tadilah, macam kajian pertama tadi kan, dalam golongan wanita tu. Okay, jadi kajian ni dia mengukur perhubungan di antara tekanan kerja dengan kesihatan pekerja tu. Okey, yang ketiga adalah berkaitan kajian melihat stres dalam perkhidmatan awam dan perkhidmatan awam, impaknya kepada prestasi dan kesejahteraan pegawai awam. Okey, kajian ni dia berkaitan tahap tekanan kaki tangan awam berada pada tahap apa? Tahap tinggi, tahap sederhana ataupun tahap yang rendah. Melalui inilah faktor-faktor yang mempengaruhi dia, yang menjadi punca utama tekanan. Jadi penemuan untuk kajian ni dia menunjukkan bahawa daya tindak berbentuk spiritual paling banyaklah yang digunakan oleh responden dalam kajian tersebut apabila berhadapan dengan tekanan kerja diikuti daya tindak beriadah. Okey, yang terakhir, kajian tekanan yang terakhir iaitu kajian sumber stres, strategi daya tindak dan stres yang dialami oleh pelajar universiti. Okey, kajian ni pula dia bertujuan untuk mengkaji sumber stres, strategi daya tindak, stres yang dialami oleh sebuah universiti lah dekat Kota Kinabalu dekat Sabah. So, secara khususnya kajian ni dia dilaksanakan untuk mengenal pasti hubungan antara sumber stres dan stres yang dialami oleh pelajar universiti tersebut. So kajian ni dia cuba untuk meneliti bentuk strategi daya tindak yang digunakan oleh pelajar universiti tersebut, macam mana mereka nak menangani stres yang mereka alami. Okay, itu berkaitan dengan tekanan. Okay, kita tengok kajian lepas berkaitan dengan daya tahan. Okey, kajian yang pertama iaitu kajian ketahanan diri dalam mempengaruhi aspek keciciran pelajar India di daerah Kuala Muda, Kedah. Okey, kajian ni dia pada tahun 2019. Kayaknya baru lagi lah kan, 2 tahun lepas. Okey. So, kajian ni dia berkaitan pelajar-pelajar India ni dia masih ketinggalan dalam pendidikan berbanding dengan kaum-kaum lain. Jadi kat sini terdapat pelbagai faktor lah yang dapat dikenal pasti, yang mana menjadi penyebab kepada keciciran pelajar India di sekolah menengah. So, yang pertama adalah berkaitan masalah kekurangan ketahanan diri yang menyebabkan pelajar tersebut tidak dapat mengharungi cabaran hidup dan juga nak berhenti sekolah. So disebabkan itulah jadi kajian ni dia dibuat bertujuan untuk meneliti pengaruh ketahanan diri dalam pelajar-pelajar India tercicir di daerah Kuala Muda tersebut. Okey, seterusnya berkaitan dengan kajian pengaruh persekitaran sekolah
terhadap pembentukan daya tahan guru pelatih semasa praktikal. Okey, maksudnya kat sini daya ketahanan guru ni adalah elemen yang penting lah bagi memastikan guru berupaya berdepan dengan pelbagai cabaran di sekolah. Jadi nak melahirkan guru yang mempunyai daya tahan, program praktikum dilaksanakan di IPG untuk memberikan pendedahan tentang cabaran di persekitaran sekolah yang sebenar. So, kajian ni dia bertujuan untuk mengenal pastilah pengaruh persekitaran sekolah terhadap pembentukan daya tahan pelajar semasa menjalani program praktikum. Okey, seterusnya berkaitan kajian daya tahan pelajar universiti awam dan universiti swasta. So, dekat sini kita boleh tengok pasaran graduan IPT ni selalu dibincangkan lah, dibincangkan dalam kalangan para akademik. So, hal ni dia dapat dilihatlah disebabkan mereka ni dikatakan tidak memiliki keberanian, tidak memiliki kemahiran dan juga keupayaan berfikir semasa berfikir secara kritis sehingga boleh menggugat keupayaan mereka dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Contohlah yang mana dikendaki oleh majikan lah, oleh bos di tempat kerja, macam tu lah. So, graduan ni dia dikatakan memiliki tahap keupayaan dan juga ketahanan yang rendah. So, keadaan ni dia memberi persepsi yang negatif lah kepada majikan tu, disebabkan kekurangan ni boleh mempengaruhi keupayaan mereka untuk berdepan dengan persekitaran dunia kerjaya yang sering berubah-ubah. Okey. Seterusnya berkaitan dengan kajian pengaruh tingkah laku terancang, kecerdasan emosi, daya tahan terhadap hasrat keusahawanan pelajar. Okey, kajian ni dia berdasarkan daya tahan, daya tahan. Jadi kajian ni dia bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh tingkah laku terancang, kecerdasan emosi dan juga daya tahan terhadap hasrat keusahawanan dalam kalangan pelajar semester akhir. Di UPSI lah, kajian ni berlaku di UPSI. So, bila kajian ni dilaksanakan, terdapatlah hasil kajian ni dia menunjukkan bahawa hasil kajian ni menunjukkan bahawa tingkah laku terancang, kecerdasan emosi dan juga daya tahan ni dia mempunyai hubungan yang signifikan terhadap hasrat usahawan tu. So, kajian ni juga menggunakan teori tingkah laku terancang yang menjadi pemboleh ubah dan yang paling mempengaruhi hasrat keusahawanan pelajar. Okey, yang terakhir berkaitan dengan daya tahan ni, iaitu dalam kajian melihat tahap daya tahan dalam kalangan pelajar IPTA di Malaysia dan di luar negara. Okey, kajian ni dia berkaitan ni lah tahap tekanan kaki tangan awam yang berada pada tahap yang mana? Tahap rendah, tahap tinggi, tahap sederhana. Jadi dia juga termasuk dia juga berkaitan dengan apa faktor yang menyebabkan adanya daya tahan ni terhadap pelajar IPTA. So, hasil kajian ni dia menunjukkan bahawa daya tindak berbentuk spiritual yang paling banyak digunakan oleh oleh responden kajian ni lah apabila berhadapan dengan tekanan kerja diikuti dengan daya tindak beriadah. Okey, saya rasa itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saratu Mahar binti Muhammad Zakaria, Kak Metik I90309390. Okey, hari ini saya ingin membincangkan dan menerangkan mengenai borang soal sidik yang telah kumpulan kami bincangkan.
Okey, boran selalu sidik adalah kami bincangkan ni mengenai 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah bahagian demografi, yang kedua adalah daya tahan dan yang ketiga adalah tekanan. Okey, daya tahan ni adalah secara amnya menerangkan mengenai kemampuan seseorang individu untuk menghadapi tekanan atau trauma dalam kehidupan dan berjaya menyuasaikan diri secara positif dengan persekitaran dan cabaran yang mereka hadapi. Okey, dalam bahagian daya tahan ni mempunyai 3 isu penting. Yang pertama adalah daya tahan, yang kedua adalah disiplin diri dan yang ketiga adalah tekad diri. Okey, bahagian yang ketiga adalah tekanan, iaitu tekanan ni adalah tindak balas emosi, fizikal dan mental akibat perubahan dan sesuatu keadaan yang berlaku dalam kehidupan harian manusia. Okey, stres ni dia merangkumi beban, tekanan, kebimbangan, keletihan, konflik, panik, kemurungan dan tidak bermaya. Secara umumnya, tekanan ni terbahagi kepada beberapa lah tekanan jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okey, dalam tekanan ni juga mempunyai 3 isu penting. Okey, yang pertama adalah tekanan belajar atas talian, yang kedua adalah tekanan kerja rumah dan yang ketiga adalah tekanan pembelajaran. Okey, di setiap isi penting yang telah saya bagi tahu ni mempunyai 5 soalan lah. Maksudnya daya tahan ada 5 soalan, disiplin diri ada 5 soalan, tekad diri pun ada 5 soalan. So, soalan yang telah kami bincangkan ni kami dapat mengesan lah pelajar tu sama ada dia mampu untuk mengurus tekanan yang mereka hadapi ataupun tidak. Itu je, terima kasih. Seterusnya saya Nurul Ain binti Abdul Azim, nombor metrik I18102635 akan membentangkan berkenaan jadual spesifikasi. Okey, jadual spesifikasi ini terdapat 3 item, iaitu kandungan, fakta dan maklumat dan inference. Okey, bagi dari aspek kandungan terdapat 2 bahagian, iaitu daya tahan dan tekanan. Okey, manakala daya tahan pula terbahagi kepada 3, iaitu daya tahan, disiplin diri, tekad diri dan tekanan pula terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu tekanan belajar atas talian, tekanan kerja rumah serta tekanan pembelajaran. Okey, bagi setiap pecahan daya tahan terdapat 30 fakta dan maklumat yang telah dinyatakan. Okey, bagi dari segi inference juga terdapat 5 bahagian bagi setiap pecahan untuk daya tahan dan tekanan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.